aktif kita pagi ini. Apa pun kita nak ucapkan juga tahniah. Selamat datang juga untuk interview, untuk temu ramah khas ini bersama tetamu kami di studio. Tahniah Datuk Rahman Sharif yang telah pun dianugerahkan semalam majlis penganugerahannya untuk anugerah sastrawan negara ke-15. Bagaimana ialah pengalaman Datuk semalam ketika menghadiri penganugerahan tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ditanya tentang pengalaman, pertamanya siapa-siapa pun yang menerima anugerah sastra negara berasa gembira dan juga merupakan pengalaman pertama dan hanya satu-satu pengalaman. Jadi itulah pengalaman yang dapat dibagi tahu. Kerana penulisan saya itu bermula daripada saya sekolah lagi dan secara rasminya tahun 71 saya telah pun berjaya menghasilkan karya untuk majalah nasional Dewan Bahasa, Dewan Sastra tahun 71. Jadi itu masa masih belajar juga. Masa jadi maktab perguruan masa itu. Komitmen Datuk, walaupun Datuk suara macam kurang sihat pagi ini. Hari ini terima kasih tetap juga datang ke studio untuk berkongsi pengalaman dan juga kepakaran Datuk bersama para penonton Selap Pagi Malaysia pagi ini. Semalam ketika majlis penganugerahan, ketika sembah kenal, apa yang terlintas di fikiran Datuk kalau dilihatkan sepanjang pengalaman terlibat dalam bidang sastra ini? Yang terlihat kita mempunyai peluang untuk menghasilkan karya secara kita sendiri. Itu ya. Jadi masing-masing sastrawan negara bukan satu bidang. Misalnya orang drama pun boleh, macam Datuk Nordin Hassan ya. Orang puisi yang itu Usman Awang terutamanya ya. Dan saya merasakan oleh sebab saya masuk semua bidang, saya rasa tak ada peluang lah. Sini sikit macam tu kan. Tetapi setiap bidang saya melaksanakannya secara bersungguh-sungguh. Jadi rupa-rupanya pihak yang menilai telah melihat walaupun saya masuk ke berbagai bidang, mereka dapat mengesani bahawa setiap bidang saya serius. Jadi itu menyebabkan terpilihnya saya itu. Jadi kalau tanya tentang pertimbangan saya tentang hal yang berkaitan dengan karya, tidak semestinya kita tumpukan pada satu zona sastra. Betul. Tetapi kalau tumpu pada satu pun betul juga. Jadi kesimpulannya keseriusan. Itu. Kesungguhan. Ya. Dalam banyak cabang bidang sastra itu, apakah Datuk ada satu yang boleh dikatakan sebagai favorit ataupun kegemaran? Bidang utama lah itu. Bidang utama saya puisi. Jadi saya telah memutuskan sikap saya terhadap puisi, iaitu sesebuah puisi oleh sebab sifatnya bebas, tidak seperti puisi moden ya. Tak seperti pantun syair yang terikat dengan bentuk. Tapi walaupun bebas, kita mesti memberikan perhatian kepada unsur-unsur yang ada di dalam puisi. Jadi unsur pemikiran, perasaan, dalam bentuk luarannya itu rentak, rima, semua itu harus diperhatikan sesuai dengan maksud yang hendak kita capai, maksud yang hendak kita kemukakan. Jadi puisi tidak boleh dihasilkan dengan cepat. Kerana kalau hasil tu tiba ke fikiran kita kali pertama, kita jangan siapkan lagi. Simpan untuk beberapa lama. Sebab pemerhatian kita pada kali kedua terhadap puisi itu memperlihatkan ada kelemahan. Jadi itu pandangan saya terhadap penulisan puisi. Jadi itu ya. Bagaimana pula Datuk lihat penguasaan bahasa Melayu khususnya dengan perkembangan teknologi sekarang begitu banyak, para pelajar kita boleh dipengaruhi dengan begitu banyak elemen, bagaimana untuk mengekalkan jati diri ataupun kefasihan bahasa itu pada masa yang sama masih lagi menerima unsur-unsur daripada tempat lain?
bahasa ialah milik kita yang sangat-sangat perlu kita hargai. Ya. Kerana bahasa itu milik kita bersama keluarga, kita bersama masyarakat yang kita hidup di dalamnya untuk jangka masa yang panjang. Jadi bahasa Melayu itu hidup bersama-sama dengan kita sebagai orang Melayu dan orang Malaysia. Ya. Jadi penumpuan terhadap bahasa itu, kalau sekiranya kita berikan secara bersungguh-sungguh, tidak timbul masalah. Yang timbul masalah ini mudahnya kita terpengaruh dengan bahasa lain. Jadi itu masalah. Mudahnya sehingga kita memikirkan kalau kita menggunakan bahasa Melayu, kita terkebelakang sedikit. Itu pikiran itu salah. Kita seharusnya berusaha bersama-sama mempertingkatkan kemantapan berbahasa Melayu. Bukan merasakan ini masanya untuk mencampur adukkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris, kerana bahasa yang kedua itu dapat memaparkan pemikiran kita. Kita fikirkan begitu. Tapi sebenarnya kalau kita pelajari perkara ini betul-betul, bahasa Melayu dapat memberikan segala makna yang kita kendaki. Ada usaha-usaha untuk menterjemah konsep-konsep. Ada usaha-usaha untuk memajukan ilmu melalui bahasa kita sendiri. Ya. Jadi kita pelajari yang itu. Kalau dibandingkan ataupun dilihat karya-karya oleh sastrawan yang lain, apakah Datuk juga ada beberapa penulis yang menjadi kegemaran Datuk sendiri? Saya fikir semua penulis meminati penulis lain, karya-karya penulis lain. Ya. Saya fikir begitu. Jadi kalau tanya tentang ini, saya mula meminati di Malaysia ini Tanah Melayu lah masa itu ya. Usman Awang lah. Daripada Usman Awang tu membawa ke seorang demi seorang, kalau sebut akan tertinggal lah nama-nama tertentu kan. Jadi Usman Awang, Latif Muhyiddin, Kemala, datang kepada Muhammad Haji Saleh, sampai ke baru ini Zurina Hassan, Bahazin, Siti Zainul Ismail. Jadi nama-nama yang ada dalam fikiran kita itu muncul serentak dengan karya-karya mereka. Ya. Itu namanya penghayatan bagi saya. Ya. Jadi kadang-kadang kita mengatakan penghayatan itu kita suka karya saja, tapi tidak. Penghayatan itu kita teringat-ingat karya ini dihasilkan oleh siapa, bagaimana gayanya, dan bagaimana ia berbeza daripada karya penyair-penyair lain. Itu ialah penghayatan kalau dekat di fikiran. Ya. Datuk, kalau bila mana masyarakat melihat Datuk dah menerima anugerah sastrawan negara, tapi apa lagi barangkali ada sasaran yang belum lagi dicapai, yang masih ingin direalisasikan? Apakah ada lagi matlamat selepas ini, Datuk? Matlamat, kalau matlamat peribadi itu untuk mempermaju kaedah penghasilan. Nah, jadi itu ialah matlamat lah. Untuk menghasilkan, misalnya oleh sebab saya masuk banyak bidang, perlu ada sebuah novel yang dihasilkan selepas ini. Puisi itu tentu sajalah sebab bentuknya ringkas dan dia boleh muncul bila-bila dalam masa yang singkat, siap satu gitu ya, tak berapa lama sangatlah. Ya. Tapi kalau novel barangkali 3 bulan lebih. Jadi begitu hasrat untuk memantapkan setiap karya. Jadi itu ya. Tapi kalau hasrat itu bersifat nasional, saya ingin melaksanakan perjuangan seperti yang saya ucapkan semalam juga, untuk memantapkan pengajaran. Tapi saya sudah bersara lama. Tapi masih boleh berkongsi kemahiran. Kongsi kemahiran tu melalui seminar-seminar begitulah ya. Memantapkan pengajaran di sekolah melalui kaedah pengajaran yang baik, bahan yang diajar itu juga baik. Begitu. Ya. Datuk, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami, dan sekali lagi tahniah atas anugerah yang telah sama-sama, dan maaf suara saya merdu sangat ini. Tak apa, Datuk. Komitmen tu yang kami sangat hargai sebenarnya, dan selamat berjaya juga untuk apa juga yang akan Datuk usahakan selepas ini.